A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setelah sekian lama kita tidak ke udara, jadi saya hendak menyambung kembali siri pengajian kitab Ihya Ulumuddin. Terlebih dahulu marilah kita sama-sama menghadiahkan pada Al-Fatihah kepada pengarang kita ini, iaitu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu kita masuk ke doa iftitah. Mengenai doa iftitah, maka permulaan kalimatnya ialah wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Artinya saya menghadapkan mukaku ke hadrat zat yang menciptakan langit dan bumi. Wajah dalam ayat di atas bukanlah semata-mata wajah zahir. Hal ini kerana wajah zahir telah dihadapkan ke arah kiblat. Allah SWT adalah Maha Suci dan dari dibatasi oleh arah, sehingga kita mesti menghadapkan wajah kita itu ke satu arah. Maknanya Allah Ta'ala itu tidak bertempat dan mengatakan bahawa diri itu suci, hening, jernih, bening. Seolah-olah kita beradaknya comel lah. Tapi bukan Allah Ta'ala tu di depan. Dia nak cerita Allah Ta'ala itu meliputi diri kita itu, Al-Muhit ataupun Mawjud. Sebenarnya yang dimasukkan dengan wajah itu ialah wajah batin kita, iaitu hati. Itulah macam saya cerita itu, iaitu diri batin. Hatilah yang wajib kita hadapkan ke hadrat Allah SWT, iaitu zat yang maha mencipta langit dan bumi. Maknanya diri batin kita rohani itu yang menghadap diri batin baginda Rasulullah, iaitu Rabbani. Adapun jasad baginda Rasulullah itu nurani. Telitilah dengan sebaik-baiknya apakah jiwa dan hati kita menghadap kepada apa-apa yang dicita-citakan, atau apakah perhatian kita masih di rumah atau di pasar. Maknanya sewaktu kita akad takbir itu, adakah fikiran kita itu menerawang ke tempat-tempat lain, atau kita masih menurut hawa nafsu syahwah saja, atau kita telah benar-benar menghadapkan jiwa raga kita kepada Tuhan yang mencipta langit, bumi dan seluruh alam semesta ini. Khalik lah, pencipta alam semesta. Dan jangan sekali-kali pada permulaan munajat kita berdusta. Di maqam munajat ni, ihram, tabdo, munajat, sampai kat munajat. Hati kita sama sekali tidak akan menghadap kepada Allah SWT, melainkan kita menyingkirkan segala perhatian kita kepada yang selainnya. Maknanya mengharamkan. Ihram tu mengharamkan lah apa-apa yang selain pada Allah Ta'ala, iaitu masyaallah atau ghairullah. Oleh sebab itu, ketika bersolat, kita hendaklah bersungguh-sungguh mengarahkan perhatian semata-mata kepada Allah SWT. Maknanya dalam solat itu betul-betul konsentrate kita kepada Allah SWT. Al-insanu ta'budallah fa innaka tarahu fa innahu yaraka. Jadi berbuat baik itu seolah-olah kamu nampak Ta'ala, ataupun solat seolah-olah kamu nampak Ta'ala. Jika kamu tidak nampak Ta'ala, nescaya Ta'ala nampak akan kamu. Sekiranya perkara itu tidak dapat dilakukan secara berterusan ataupun istiqamah daripada rakaat pertama start pada takbirat ihram sampai ke beri salam, maka hendaklah ucapan yang kita ucapkan pada waktu itu ucapan yang benar, iaitu kita tidak berdusta. Ucapan yang benarlah, namanya sidik. Sebenarnya kita mengucapkan hanifan musliman, artinya dengan kecondongan hati sebagai seorang muslim, menyerahkan diri. Maknanya taslim lah, menyerahkan diri.
Ketika itu hati kita mesti benar-benar berasa dan yakin dengan Allah SWT, serta mengetahui bahawa seorang Muslim yang sebenar-benar ialah mereka yang menyelamatkan orang Muslim lain daripada bahaya lidah dan tangannya. Maknanya bahaya lidah ni ialah fitnah lah, mengumpat, mengeji, dan tangan dia pada mencederakan ataupun pukul sesama Muslim lah. Kalau ini tidak dapat dilaksanakan, maka ucapan kita itu merupakan perkataan yang dusta. Maknanya mulut cakap lain, perbuatannya lain, cakap tersebut fikir. Oleh sebab itu, bersungguh-sungguhlah melakukan perkara itu pada waktu-waktu yang akan datang, dan hendaklah ada penyesalan atas apa-apa yang telah kita lakukan dahulu. Maknanya menyesalah, menyesali tentang dosa yang lampau. Ketika mengucapkan wama ana minal musyrikin, artinya dan saya bukanlah termasuklah dalam golongan orang-orang musyrik yang menyembah selain Allah. Maknanya orang-orang kafir lah. Ketika sedang solat, tidak wajib terlintas dalam hati kita perkara-perkara yang bawa kepada syirik, iaitu menduakan Ta'ala yang sama, ataupun syirik khafi, syirik yang tersembunyi, seperti seorang yang menyembah Allah SWT dengan segala perbuatannya kerana Allah SWT, tetapi mengharapkan pujian daripada makhluk, daripada manusia. Berhati-hati dan takutlah kalau diri kita terjebak dalam syirik yang sedemikian. Kita wajib berasa malu sekiranya perkara itu masih kita lakukan. Kita mengaku bahawa diri kita bukan daripada orang-orang yang musyrik, tapi sebenarnya kita belum terlepas sama sekali daripada perbuatan yang mempunyai unsur-unsur syirik. Ketahuilah bahawa sungguhnya syirik itu merangkumi semuanya yang ada sedikit atau banyak. Tak kira lah syirik jali ke, syirik kopi ke. Bagi orang sufi dipanggil syirik. Yang kecil atau besar, yang jelas atau samar. Ketika mengucapkan wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, artinya hidupku serta matiku adalah kerana Allah. Maka ingatlah bahawa itulah keadaan seorang hamba yang hilang dirinya, tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi berada dalam kekuasaan Tuannya. Ucapan sedemikian tadi adalah timbul daripada manusia yang segala kerelaannya, kemarahannya, berdirinya, duduknya, kesenangannya dalam kehidupan dan ketakutannya terhadap kematian itu semata-mata kerana Allah Ta'ala lah, kerana dunia. Maka itulah pastilah sikap yang sedemikian itu bukanlah sikap yang sebenarnya dan bukanlah sikap yang dituntut. Jadi ucapan tadi mestilah timbul daripada manusia yang segala-galanya digantungkan kepada kuasaan Allah SWT saja. Inilah yang sesuai dan tepat pada keadaannya. Selanjutnya ucapkanlah ta'awuz, iaitu a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Apabila kita berasa jauh dengan Ta'ala, maka ucaplah ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Artinya saya mohon perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Pasal kita jauh dengan Allah, bila jauh dengan Allah, itulah kita dekat dengan syaitan. Maka kita minta berlindung dengan Allah. Kecuali kita duduk dengan Allah dah, jadi haram kita mengucapkan auzubillah ni. Dia apabila kita ucap juga, dia akan jadi dah berlindung dah, nak ucap berlindung apa lagi. Jadi jauh semula lah, jadi kelecak panggil. Ketahuilah bahawa syaitan itu adalah musuh kita yang sebenarnya. Syaitan berusaha bersungguh-sungguh untuk menghalang dan menyelewengkan hati kita daripada mengingati Allah SWT. Sebenarnya syaitan-syaitan ni ialah hawa nafsu jahat kita lah, nafsu amaratu bisu. Sebab tak ada pun orang nampak syaitan masuk. Bagaimana syaitan masuk ni tak ada. Pada zaman baginda Rasulullah dulu pun Sayyidina Ali ni ligan syaitan. Makin ligan makin tak ada, makin ligan makin jauh, makin tak ada. Jadi pergi jumpa baginda Rasulullah, menceritakan hal keadaan yang sebenar lah. Rasulullah senyum lah. Sebab syaitan tu ialah nafsu jahat kita sendiri, iaitu nafsu amaratu bisu. Maknanya kena nyek lah nafsu tu.
Syaitan amat dengki dan iri hati dengan ketaatan manusia yang bersungguh-sungguh bermunajat kepada Allah SWT serta sujud kepadanya. Sedangkan syaitan sendiri telah dikutuk dan dilaknat oleh Allah SWT kerana meninggalkan sujud yang diperintahkan olehnya. Maknanya iblis ni, usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dia engkar. Dan maknanya iblis ni dia bantah Ta'ala. Tapi apabila Allah Ta'ala meletakkan iblis pergi berjumpa dengan baginda Rasulullah, iblis takut, maka terpaksa ditemani oleh Sayyidina Jibril AS. Itu powernya Muhammad tu. Memohon perlindungan kepada Allah SWT mestilah disertai dengan meninggalkan apa-apa yang dicintai oleh nafsu jahat. Kata nafsu jahat tu, syaitan ni dia atas nafsu je, dan menggantikannya dengan apa-apa yang mendatangkan kecintaan Allah SWT kepada kita. Ucapan itu bukanlah hanya dengan ucapan di bibir saja semata-mata. Cuba bayangkan, andai kata ada seorang yang akan menjadi mangsa seekor binatang buas, atau hendak diterkam oleh musuhnya atau hendak dibunuhnya, lalu orang yang sedang dalam bahaya tadi mengucapkan, saya minta perlindungan daripada kejahatanmu, daripada benteng ini, hai binatang buas. Maka orang itu tetap berada di tempat yang sama dan tidak memberi sebarang manfaat kepadanya, bahkan tidak memberikan faedah untuk keselamatan dirinya, kecuali apabila dia berpindah ke tempat lain. Maka perkara yang sedemikian itu tentulah tidak ada gunanya, dan pastilah ia tetap berada dalam bahaya diterkam atau dibunuh oleh musuhnya. Demikian halnya dengan orang yang mengikut hawa nafsu syahwat yang dicertai oleh syaitan dan paling dibenci oleh Allah SWT yang Maha Pemurah, maka itu dengan hanya mengucapkan ucapan-ucapan di atas saja tidaklah akan bawa apa-apa kesan. Maka dari itu, barang siapa yang bertuhankan hawa nafsunya, yakni mengambil hawa nafsu sebagai Tuhan, maka jelaslah bahawa dia sebenarnya berada dalam kawasan syaitan dan tidak berlindung dalam perlindungan Allah SWT. Ketahuilah bahawa salah satu daripada tipu daya syaitan ialah mengganggu kita ketika bersolat. Waswah itulah. Waswah rakaat, waswah bacaan, waswah rukun. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas. Waswas. Syaitan yang bernama Khannas, tugas dia memwaswaskan kita dengan memikirkan perkara-perkara akhirat dan merenung perkara-perkara kebaikan yang menghalang kita daripada memahami makna ucapan yang kita baca itu. Hal itu adalah merupakan waswas dan godaan yang besar, sebab tujuan yang dikehendaki bukanlah semata-mata gerakan lidah, tetapi makna-makna ucapan yang kita baca itu. Bukan sekadar kita tahu baca, tapi kena tahu hakikat maksud bacaan kita itu. Jangan kita sebut saja. Sesungguhnya ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim, iaitu dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, ketika kita membacanya, hendaklah hati kita berniat untuk mendapatkan keberkatan dan untuk memulakan percakapan dengan Allah SWT. Fahamilah bahawa sebenarnya segala sesuatu hanya dengan kuasaan Allah SWT saja. Kalau perkara ini disedari, maka akan bertambah mendalamlah keyakinan kita. Hal ini kerana sememangnya semuanya ini adalah di bawah kekuasaan Allah SWT, dan tidak ada sesuatu pun yang terluput daripada perintahnya. Sesungguhnya kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, artinya segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbir alam sekalian alam. Ataupun Alhamdulillahirabbil alamin ni, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, ataupun seru sekalian alam. Tuhan seru sekalian alam. Maksud ayat tersebut ialah kesyukuran adalah untuk Allah SWT semata-mata, sebab semua nikmat itu datangnya dari Allah SWT. Oleh sebab itu, barang siapa yang mempunyai anggapan bahawa ada nikmat yang bukan daripada Allah, atau barang siapa yang menunjukkan kesyukurannya kepada selain Allah SWT bukan dengan niat untuk mempersendakan Allah SWT
Dengan ini jelaslah bahawa penyebutan namanya, pujian kepadanya dan kesyukuran kepadanya itu masih ada kekurangan. Kerana seseorang itu berpaling kepada selain pada Allah Ta'ala dan anggapannya itu. Ketika mengucapkan Ar-Rahmanur Rahim, artinya yang maha pemurah lagi maha yang mengasihani, pada waktu ini hendaklah kita menghadirkan dalam hati kita segala kelembutan, yakni sifat ya latih Allah Ta'ala itu, agar jelas kepada kita betapa besarnya rahmat Allah. Dengan demikian akan timbullah pengharapan kepadanya dalam hati kita. Juga akan timbullah perasaan mengagungkan serta takut kepada zat yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Sunnya kita sambungkan dengan ucapan Maliki Yaumiddin, yang menguasai pemerintahan hari pembalasan, yakni hari akhirat. Adapun kita mengagungkannya kerana memang tiada raja pada hari kiamat. Maknanya baginda Rasulullah tu raja dunia, raja di akhirat, yang besar maupun yang kecil selain Allah SWT. Adapun rasa ketakutan ialah disebabkan kerana kedahsyatan hari pembalasan dan hari Yaumul Mahsyar, itu hari hisab, yang mana dialah yang merajai dan menentukan segala sesuatu pada waktu itu. Sunnya kita memperbaharui keikhlasan kita dengan mengucapkan Iyyaka na'budu, sungguhnya Kau saja ya Allah yang kami sembah. Na'budu sini bukan masuk sembah, sebenarnya masuk yang lebih tepat abdi ataupun akur ataupun sujud ataupun taat. Kita memperbaharui pengakuan bahawa kita ini lemah, hamba yang lemah, sangat memerlukan dan tidak memiliki daya upaya ataupun daya atau kekuatan, kudrat iradat itulah. Sebab tu hak milik dia tu. Dengan mengucapkan wa iyyaka nasta'in, dan engkaulah saja yang kami memerlukan pertolongan. Mana kita rohaniah nyawa Allah Ta'ala peruntukkan ada dua, iaitu break ni menahan diri, macam puasa itulah, menahan diri daripada lapar dan dahaga serta perkara-perkara yang membatalkan puasa itu, dan meminta tolong. Iyyaka na'budu, meminta tolong, wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in itulah meminta tolong, ataupun ud'uni astajib lakum, minta tolong padaku niscaya aku memperkenalkannya. Pada waktu itu kita wajib meyakini serta membenarkan dalam hati bahawa sebenarnya ketaatan yang kita lakukan selama ini adalah semata-mata kerana pertolongannya. Hal ini kerana kita telah dilempahi nikmat dan kurniaan yang sebesar-besarnya. Kita telah diberi pertolongan untuk mentaati Allah dengan sebaik-baiknya, dan kerana itu kita wajar berterima kasih dan taat kepada Allah SWT. Setelah itu marilah kita tentukan apakah yang menjadi keperluan dan hajat kita. Marilah kita memohon kepadanya sesuatu yang amat penting dan yang kita perlukan. Jadi janganlah pada waktu itu kita hanya memohon perkara-perkara yang remeh atau yang tidak berfaedah untuk kehidupan di dunia serta akhirat. Oleh sebab itu hendaklah kita memohon perkara yang penting, iaitu ihdinas siratal mustaqim, mana tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Apa yang dimasukkan dengan jalan yang benar itu ialah jalan yang menuju ke sisi hadrat Allah SWT dan menyebabkan keredaannya. Kita tambahkan ucapan ini dengan penjelasan, perincian, pengukuhan serta penyaksian dengan menyebutkan orang-orang yang telah dilempahi nikmat dan hidayah daripada Allah, iaitu semua para nabi, para siddiqin, yakni orang-orang yang yakin, dan orang-orang yang soleh. Dan bukanlah orang-orang yang mendapat kemurkaan, yang dikutuk dan dilaknat. Mereka itu adalah orang-orang kafir dan orang-orang yang menyeleweng daripada petunjuk Allah SWT serta kaum yang sesat daripada jalan yang sebenarnya. Akhirnya kita memohon agar semua permintaan kita itu dikabulkan dengan ucapan amin. Kabulkanlah permohonan kami ya Allah, maksud dia. Andai kata tidak ada yang kita peroleh daripada solat kita selain zikir kepada Allah,
mengingati kebesaran dan keagungannya, maka itu pun sudah memadai, dan kita sudah pun memperolehi keuntungan yang amat besar. Jadi bagaimanakah pula ganjaran pengharapan kita itu dari segi keutamaan serta pahalanya? Kita mestilah yakin dan percaya setiap amalan kita itu ada ganjaran pahala yang setimpal daripada Allah SWT yang Maha Adil. Kalau dia berjanji itu, dia tidak mungkin. Selain itu, amat penting untuk kita memahami erti dan makna surah-surah yang kita baca. Surah Al-Fatihah tu ayat lazim lah biasanya. Janganlah kita lupakan perintah dan larangannya, janji dan ancamannya, nasihat-nasihatnya, dan juga berita-berita tentang nabinya, menzahirkan nikmat dan kebaikan budinya, serta yang lain-lain lagi. Setiap sesuatu itu tentu ada haknya. Harapan adalah susulan daripada penjanjian. Takut adalah susulan daripada ancaman. Keteguhan adalah susulan dari titah perintah dan larangan. Suka menerima nasihat dan peringatan adalah susulan mendapat nasihat atau peringatan. Bersyukur adalah susulan nikmat dan kurnia. Suka mengambil ibarat atau contoh teladan adalah susulan dari mendengar berita-berita tentang para nabi dan orang-orang soleh. Pengertian sedemikian ini tentulah merupakan darjatnya yang tersendiri dan bergantung kepada kepahaman yang dimiliki dan diresapkan ke dalam jiwa seorang. Juga bergantung pada ilmu pengetahuan, kejenihan kalbu dan kebersihan jiwa. Darjat-darjat itu tidak ada batasnya yang amat banyak. Ingatlah bahawa solat adalah kunci untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Dalam solat itu tersingkaplah semua rahsia kalimat-kalimat, dan inilah hak bacaan yang dibaca serta baik zikir atau tasbih. Selanjutnya perlulah ada perasaan takut, khauf ketika sedang baca semua bacaan tadi, dan sebaik-baiknya agar diperlahankan bacaannya. Jadi bacalah dengan fasih dan tidak terlampau cepat. Sebab ini lebih memudahkan hati kita untuk memahami erti dan maknanya. Yang keseterusnya, yang keenam, tetap berdiri tegak. Tetap berdiri itu adalah suatu peringatan untuk menetapkan hati, supaya kita tidak bergoyang. Hati kita tetap. Hati kita menuju kepada Allah SWT dengan sifat kehadiran sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW. An Abu Dar qala Rasulullah SAW, la yazalu Allahu azza wa jalla muqabilan ala abdi wa huwa fi salatin ma lam yaltak ya tafit faiza tafatan sarafal an. Artinya daripada Abu Zar, baginda Rasulullah SAW sabda, sungguhnya Allah SWT itu sentiasa menghadapkan pada orang yang bersolat selama ia tidak berpaling. Apabila ia berpaling, maka Allah Ta'ala akan meninggalkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Nasa'i, Abu Daud dan Al-Hakim. Sebagaimana kita wajib menjaga agar kepala dan mata kita tidak menoleh atau berpaling ke arah lain, maka begitu juga dengan penjagaan batin agar hati dan jiwa kita tidak menoleh atau berpaling kepada yang lain untuk diperhatikan atau dikenangkan selain daripada keperluan solat. Oleh sebab itu, sekiranya hati kita menoleh atau berpaling kepada yang lain, maka segeralah, maknanya balik kepada landasan asal lah. Segeralah mengingatikannya dengan jalan menyedarkan bahawa Allah SWT sedang meneliti dan mengetahui pergerakan dan serta mencela hati kerana menganggap ringan perkara yang kita munajatkan. Hal ini supaya perhatian kepada Allah SWT itu segera dikembalikan dan ditetapkan. Kekhusyukan hati perlu sentiasa diperhatikan dan tidak berubah.
Kerana penjagaan anggota zahir dan hati daripada menoleh atau paling ke arah lain akan membuahkan kekhusyukan dalam hati. Memanglah apabila batin sudah khusyuk, maka anggota zahir pun akan turut menjadi khusyuk. Hati dulu. Sebab ilmu tasawuf ini ilmu hati. Sebab tu dia pentingkan hati. Hati yang paling lemah. Kalau hati ni dah jadi paling kuat, maka kuatlah hari itu. Oleh sebab itu ketika baginda Rasulullah SAW melihat seorang bersolat dan bermain-main dengan janggutnya, baginda bersabda, "Ama hadza law hasha'al qalbuhu ash'at jawarihuhu fa inna ra'iyatil bihukumil ra'i." Artinya adapun orang ini, andai kata hatinya khusyuk, tentu khusyuklah seluruh anggota tubuh badannya, kerana rakyat itu mengikut perintah pemimpinnya. Maknanya hati ni ialah raja. Apabila raja ni baik, maka seluruh rakyat dia, anggota badannya baik. Apabila seketul daging itu baik, seketul hati ataupun dibangsakan orang itu, kalau seketul daging itu baik, maka baiklah orang itu. Sebab itu disebutkan dalam satu doa, iaitu Allahumma aslihil ra'iya wa ra'iyah. Artinya, ya Allah, jadikanlah pemimpin, pemerintah dan rakyatnya. Ya Allah, perbetulkanlah pemimpin, pemerintah dan rakyatnya. Maknanya hatilah. Pemimpin adalah hati, dan rakyat yang dimaksudkan ialah seluruh anggota badan. Pergi yang ke-7, iaitu rokok dan sujud. Rokok dan sujud sebaik-baiknya sewaktu melakukan kedua perbuatan ini, kita selalu memperbaharui ingatan kita terhadap kebesaran Allah. Kita angkat kedua-dua tangan kita sambil memohon perlindungan dan pengampunan Allah SWT daripada segala seksaannya. Setelah mengingati keagungan dan kebesaran Allah SWT, dan Allah memang berhak berbuat demikian, dan kita tunjukkan kerendahan dan tawaduk dengan melakukan rokok, pada waktu itu hendaklah kita bersungguh-sungguh melemahkan hati kita, memperbaharui kekhusyukan kita, dan wajib kita merasakan yang sedemikian itu, yakni bahawa Allah adalah maha mulia dan kita adalah hamba yang hina. Allah adalah maha tinggi dan kita adalah hamba Tuhan yang rendah dan lemah. Penetapan yang dilakukan dalam hati itu dibantu pula dengan ucapan lidah, yakni dengan mengucapkan tasbih untuk menyucikannya. Kita bersaksikan akan keagungannya dan bahawa dia adalah lebih agung dari segala yang agung. Maknanya dengan raja-raja atas dunia ni, Ta'ala lah yang Malikul Malik, mana raja segala raja. Semua yang disebutkan itu wajiblah diulang-ulang dalam hati agar dapat dikukuhkan dengan pengulangan itu. Maknanya wilkat dalam hati. Sehingga kita dapat mengangkat tubuh kita daripada rokok itu dengan penuh pengharapan dalam jiwa kita, dengan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Mudah-mudahan Allah mendengar orang yang memujinya. Artinya, semoga Allah menerima pujian orang yang bersyukur kepadanya. Maknanya kita lah. Setelah itu, kita ikut pula dengan ucapan kesyukuran dengan menambah ganjaran sewaktu kita mengucapkan Rabbana lakal hamd. Ya Tuhan kami, bagimulah segala pujian. Kita terus membanyakkan pujian dengan mengucapkan kata-kata mil'us samawati wa mil'ul ard. Mil'us samati wa mi'ul ard. Artinya pujian yang memenuhi seluruh langit dan bumi. Sebenarnya kita melakukan sujud, dan inilah merupakan setinggi-tinggi peringatan merendahkan diri dan hati. Bukankah dalam sujud itu kita telah meletakkan anggota kita yang termulia, iaitu wajah ataupun muka, pada satu tempat yang amat hina, latar atau tanah, pada pandangan kita, iaitu tanah. Sekiranya dapat dilakukan sebaik-baiknya antara wajah dan tanah itu, tidak ada penghalang yang menghalang.
sehingga kita benar-benar sujud di atas tanah. Hal ini kerana yang sedemikian itu akan menjadi lebih membawa kepada kekhusyukan dan lebih jelas untuk menunjukkan kerendahan. Suatu kita meletakkan diri kita di tempat yang hina, iaitu tempat kita letak kaki, tanah, tempat kita sujud tu, maka perlulah kita insaf bahawa kita telah meletakkan diri kita di satu tempat yang benar-benar tepat dan wajar. Bukankah kita berasal dari tanah, jasad kita ni, saripati tanah. Kita diciptakan daripadanya, maka kepadanya pula kita akan dikembalikan. Maknanya jasad ni, saripati tanah, kembali kepada tanah lah, tempat asal dia. Oleh sebab itu, ketika sedang sujud, marilah kita perbarui dan mengenangkan keagungan Allah SWT dalam hati kita dengan mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la, yakni Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi. Kukuhkanlah perasaan yang sedemikian itu dengan mengulanginya. Hal ini kerana kalau hanya sekali, pengaruhnya lemah. Apabila hati kita ini terlalu lemah, alhamdulillah, dan benar-benar menyedari perkara itu, dan kita sudah dapat melukiskannya dalam hati, maknanya melorek-lorek kekal zikir Allah itulah, maka marilah kita bersungguh-sungguh mengharapkan rahmat Allah SWT. Hanya dengan mengerti rahmatnya itu, kita dapat cepat merasakan kelemahan dan kehinaan, dan bukannya bersikap sombong dan besar diri. Selanjutnya kita mengangkat kepala sambil mohon satu perkara yang amat penting, yakni pengampunan dan belas kasihan dari Allah yang Maha Esa. Kemudian kita kukuhkan bagi kerendahan diri kita dengan mengulanginya sekali lagi, yakni sujud 2 kali yang kedua. Dia ada cerita dia lah. Masa Nur Muhammad menilik akan dirinya kerana ada Nur Ahmad yang meliputi dirinya tu. Nur Muhammad tu makhluk, Nur Ahmad tu Qadim. Jadi kalau tidak ada Qadim pada Nur Muhammad tu, iaitu Nur Ahmad, maka tidak terpecik lah sekalian roh saya, roh awak tu, dan roh kita semuanya. Maka terjadilah dialog alastu bi rabbikum qalu bala sayyidina. Ada yang mula-mula sujud, ada yang kedua tu tak sujud, ada yang pertama tu roh lah ni, roh yang pertama tak sujud, yang kedua sujud. Maknanya dilahirkan bukan sebagai orang Muslim, orang Islam, tapi akhirnya peluk Islam. Ada sampai ke sudah tak sujud, iaitu orang yang Yahudi Nasara lah, yang tak peluk Islam tu, yang tak pernah sujud. Sujud pertama pedak, sujud kedua pun tak, dia lari. Ni sajalah. Jadi sekian saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.